Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-54 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi daripada buku Mahsyar yang mengajak kita untuk mengingati keadaan-keadaan yang bakal kita tempuhi daripada alam barzakh, daripada saat kematian hinggalah hari kebangkitan. Seterusnya alam-alam yang bakal kita tempuhi, terminal-terminal yang bakal kita lalui dalam perjalanan pulang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar sahabat-sahabat semua petang ini? Minta maaf saya terlewat. Selalunya kita mulakan program kita pukul 6. Saya terlewat 9 minit. Saya minta maaf. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ada Noris dan juga Aini serta Cahaya Mata dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Di FB, ahlan-ahlan Kamizah Muhammad Amil, Aziza Izzah, Safia Sapian, Mahiran Muda, M. Nasir Harun, Norisa Wan Hassan, Zahara Alia, Siti Zabidah Abdul Hamid, Safia Sapian, Marwani Ahmad, Arina Omar, Mazna Abu Bakar, Badatul Alba, Mahiran Muda, Zahara Alias, M. Nasir Harun, Tuan Fauzan Muhammad, Amir Kedah, Yaya Lia, Jamiah Abdul Rahman, Kak Langsu, Ummi Zaihadi, Hajarah Zai, Hannah Jannah serta Nur Aini Muhammad Tab dan juga ahlan-ahlan Farida Ishaq dan Nur Iman. Ahlan-ahlan kepada semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada petang ni. Semalam kita tak sempat membuat perkongsian Mahsyar. Lalu buku yang kita baca adalah buku Mahsyar. Perjalanan-perjalanan yang bakal kita tempuhi dalam perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang tiba pada tajuk berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka penulis buku telah membahagikan tanda-tanda kiamat kepada 3 bahagian. Ada tanda-tanda kiamat yang dipanggil tanda-tanda kecil dan semuanya telah berlaku. Ada tanda-tanda kiamat yang dipanggil tanda-tanda yang sederhana. Dan ini yang sedang kita pelajari dan kita hayati. Dan ada tanda-tanda yang ketiga, iaitu tanda-tanda besar kiamat yang bakal kita baca selepas daripada ini insya-Allah. Maka tanda-tanda sederhana kiamat yang telah kita baca, nombor 1, bagaimana berlumbanya manusia untuk membina bangunan yang tinggi. Dan kita nampak dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini dan pada masa akan datang, bagaimana dengan cepat, dengan laju, dengan segera, satu persatu binaan dibina yang tinggi, yang mana itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Yang kedua, antara tanda-tanda kiamat yang sederhana, bagaimana anak-anak
remaja melayani ibu bapa umpama hamba. Dan ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW, seorang ibu menjadi hamba kepada anaknya. Layanan yang buruk, sikap yang biadab dalam bercakap, mengarah, menyuruh, memaksa ibu melakukan sesuatu kerja. Yang ketiga, bagaimana waktu berlalu dengan cepat tanpa kita sedari dan perasan. Ini pun termasuk daripada tanda-tanda sederhana kiamat. Yang keempat, bagaimana riba berleluasa. Dan kita dah tiba pada yang kelima daripada tanda-tanda sederhana kiamat. Maka tanda yang kelima, kata penulis buku, adalah hilangnya amanah daripada manusia. Hilangnya amanah. Ini bertepatan dengan sepotong hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari, nama penuh beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Maka Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menukilkan dalam kitab hadisnya yang lebih dikenali dengan nama Sahih Al-Bukhari. Maka beliau menukilkan sepotong hadis yang mana sabda Nabi SAW, jikalau amanah sudah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Maka sebab itu diletakkan tajuk yang kelima, hilangnya amanah. Maka apabila amanah disia-siakan, apabila kepercayaan tidak lagi diambil peduli, apabila tanggungjawab pada waktu itu dianggap remeh dan tidak penting, maka sabda Nabi, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Perawi hadis iaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah maksud ungkapan dikau amanah bakal disia-siakan? Maka Nabi SAW menjawab, sekiranya sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak sepatutnya. Apabila sesuatu tugasan, jawatan, perkara diserahkan kepada orang yang tak layak, orang yang tak pandai menguruskan, orang yang tak tahu apa-apa, orang yang tak sepatutnya berada di situ, maka sabda Nabi SAW, tunggulah hari kiamat. Maka ini kita boleh nampak daripada hari ke hari semakin banyak berlaku bagaimana sesuatu amanah, sesuatu tugasan, sesuatu tanggungjawab pada waktu itu diberikan kepada orang yang tidak selayaknya, orang yang mana pada waktu itu tidak sepatutnya. Maka ini juga adalah tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan setiap jawatan diberikan kepada yang selayaknya, setiap tugasan diberikan kepada yang selayaknya. Maka kata penulis menerangkan hadis, lalu Nabi sabda, apabila sesuatu tugasan diberikan kepada orang yang tak layak, maka tunggulah kiamat. Maka kata penulis, amanah yang diberikan disia-siakan oleh manusia. Manusia tak menjaga amanah dengan betul. Bagaimanakah manusia mensia-siakan amanah? Kata penulis buku, muka surat 183. Saya lupa nak maklumkan muka surat mana. Disia-siakan dengan tidak menunaikan amanah dengan baik. Tak ditunaikan pada waktu itu amanah dengan baik. Tak ditunaikan amanah yang baik, kadang-kala kerana dia tak tahu. Dia tak tahu nak menguruskan amanah tersebut bagaimana, nak menguruskan tanggungjawab tersebut bagaimana, nak menguruskan jawatan tersebut bagaimana, maka disia-siakan. Maka apakah maksud mensia-siakan amanah? Tidak menjalankan sesuatu amanah dengan baik. Kenapa tak menjalankan sesuatu amanah yang baik? Satu, boleh jadi sikap dia memang diambil sambil lewa, tak ambil peduli. Dua, kadang-kala memang dia tidak tahu untuk menguruskan sesuatu amanah tersebut, tanggungjawab tersebut bagaimana. Kata penulis buku, hal ini berlaku sekiranya manusia menyerahkan amanah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Engkau pasti mempunyai status di dalam apa-apa institusi, tidak kira sama ada sebagai bos, ibu, ayah, pelajar, anak dan sebagainya. Itu sebenarnya menunjukkan yang setiap daripada kita mempunyai amanah yang perlu untuk dijaga,
dan dilaksana dengan sebaik mungkin. Maka penulis buku berkata, setiap orang di antara kita ada tanggungjawab dia, ada tanggungjawab. Kalaulah contoh dalam sesuatu institusi, ada yang sedang menonton ini mungkin bos, mungkin pekerja, mungkin ada jawatan yang tinggi, mungkin ada pengaruh di tempat di mana dia berada. Itu satu amanah. Itu adalah satu tanggungjawab. Namun realitinya setiap daripada kita selain daripada amanah yang kita dilantik, sebenarnya Allah melantik kita untuk tugasan yang tertentu. Setiap daripada kita adalah anak untuk ibu bapa kita. Bahkan kalaulah yang dah ada anak cucu, maka kita adalah ayah dan ibu untuk anak-anak. Kalau kita dah ada cucu, atuk dan nenek kepada cucu. Kalaulah dah ada cicit, maka moyang kepada cicit kita. Kalaulah dah ada lepas daripada cicit piut, maka pada waktu itu tanggungjawab kita. Setiap daripada kita ada amanah. Satu amanah tugasan yang dilantik, dan yang kedua adalah amanah yang Allah lahirkan kita dengan sebagai anak kepada ibu bapa, sebagai ibu bapa kepada anak-anak, sebagai abang untuk menjaga adik-beradik. Maka ini pun amanah. Sebab itu sabda Nabi SAW menerangkan tentang amanah ini. Sabda Nabi dalam hadis yang kita biasa dengar, kullukum ra'in. Sabda Nabi, setiap daripada kamu adalah pengembala, orang yang ada tanggungjawab, orang yang ada tugasan. Dan jangan ingat, ianya datang tanpa perhitungan dan soal jawab. Nabi ingatkan, wa kullukum mas'ul, dan setiap daripada kamu akan disoal, akan ditanya an ra'iyatihi, tentang orang yang dia dipertanggungjawabkan. Setiap daripada kita akan ditanya. Setiap daripada kita akan ditanya. Maka ini tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai anak. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang baik? Tanggungjawab sebagai ibu bapa. Adakah kita benar-benar berusaha untuk menjadi ibu bapa yang diridai oleh Allah? Maka ini pun adalah tanggungjawab. Lalu kalaulah tanggungjawab tadi disisiakan, maka itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Anak, dia dah tak peduli dah ibu bapa dia. Ibu bapa dah tak ambil kisah tentang pembesaran anak-anaknya daripada sudut agama, daripada sudut bagaimana anak tersebut kenal dengan Allah ataupun tidak, dah tak ambil peduli. Maka ini adalah tanda-tanda dekatnya akan hari kiamat. Lalu sebab itu sabda Nabi SAW, idza wussidatil amru ila ghairi ahli, apabila amanah pada waktu itu disisiakan dan ada pada orang yang tidak menghargainya, fantadhiris sa'ah, maka sabda Nabi SAW, tunggulah kiamat. Maka pengajaran dia adalah setiap daripada kita perlu menjalankan tugas amanah yang Allah berikan, sama ada dalam bentuk keluarga, sama ada dalam bentuk institusi yang kita dilantik, supaya kita dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis buku, lalu macam mana kita nak buat yang terbaik? Macam mana nak buat yang terbaik? Jawapannya adalah kita kena ingat Allah akan tanya. Allah akan tanya. Contoh seseorang yang diberikan amanah di dunia, maka dia tahu setiap tahun akan ada juru audit yang audit dia, akan ada orang yang audit dia. Maka sebab itu dia akan cuba buat yang sebaik mungkin, sebab nanti akan ada audit. Tapi audit manusia tak ada apa-apa. Audit manusia kita boleh terlepas begitu sahaja. Tapi bayangkan kalaulah yang akan audit kita adalah Allah. Sebab itu antara cara untuk kita peringatkan diri untuk menjalankan amanah dengan tugasan sebaik mungkin bagaimana? Kata penulis buku, engkau fikirkan bagaimana jika di akhirat kelak Allah bertanyakan tentang amanah yang telah diberikan. Allah tanya, Umar, kau telah diberikan jawatan ini, apa yang kau buat? Cuba cerita. Dan kita tak boleh nak tipu.
Bila Allah dah tanya, dekat dunia kita boleh menipu, kita boleh pada waktu itu berbohong, kita boleh lari ke sana sini. Itu dekat dunia. Tapi kalaulah di hari akhirat, mulut kita dah terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut yang banyak bercakap benda-benda yang tak sepatutnya, firman Allah, nakhtim, kami kunci. Kami dah malas nak dengar daripada mulut. Yang dekat dunia ni boleh berkata macam-macam. Maka itu mulut. Kejap dengan orang ni cakap lain, kejap esok ni cakap lain, kejap dengan ni cakap lain. Itu mulut. Lalu siapa yang akan bercakap? Wa tukallimuna aydihim. Yang kami izinkan untuk bercakap dengan kami adalah tangan-tangan manusia. Lalu Allah tanya, kau kat dunia buat apa dengan amanah yang aku bagi? Tangan kita yang akan bercakap dan tangan tak akan berbohong. Ya Allah, ketika mana kat dunia aku tak dapat nak penuhi amanah tersebut, aku kejar jawatan, aku kejar begitu banyak tanggungjawab, tapi aku tak mampu nak sempurnakan pun satu pun. Maka tangan akan bercakap. Ada saksi tak? Dekat dalam dunia, dekat mahkamah kena ada saksi. Maka siapa saksi? Firman Allah, wa tashhadu arjuluhum. Biarlah kaki-kaki yang akan menjadi saksi. Maka kaki yang akan menjadi saksi. Benar apa yang tangan cakap, benar apa yang tangan sebut, benar apa yang tangan ungkapkan. Maka ini berlaku di hadapan Allah kelak. Maka kata penulis buku, bagaimanakah kita nak menjalankan amanah dengan baik? Bagaimanakah kita nak menjalankan tanggungjawab dengan baik? Peringatkan diri kita, cakap dengan diri kita yang Allah bakal tanya kita. Dan bila Allah tanya, maka pada waktu itu kita perlu untuk jawab. Dan yang akan menjawab adalah tangan, yang akan menjadi saksi adalah kaki kita. Sebab itu kata penulis buku, engkau fikirkan bagaimana jika di akhirat kelak Allah bertanyakan tentang amanah yang telah diberikan kepada engkau. Laksanakanlah amanah yang diberikan mengikut syariat Islam dan pohonlah keredaan Allah dalam pada menguruskan amanah tersebut. Maka kita perlu laksanakan amanah itu bukan ikut apa yang kita suka. Oh, saya nak jadi sebagai ibu bapa, ikut suka saya lah ibu bapa macam mana untuk anak-anak punya amanah. Tak, bukan begitu. Oh, saya nak jadi anak, suka hati saya lah nak jadi anak yang macam mana, kubu berbeza-beza kot. Tak, itu adalah amanah. Saya nak menjadi seorang ketua, suka hati saya lah nak jadi ketua yang macam mana. Tak. Maka bagaimanakah kena laksanakan amanah tersebut? Mengikut cara yang Allah suka, mengikut kehendak agama, mengikut syariah. Sebab barulah itu dikira sebagai melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Dan dalam masa yang sama kita berdoa, ya Allah, aku lemah, ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, aku tak pandai, ya Allah, ajarlah aku. Ya Allah, aku ni cepat benar berubah. Ya Allah, bimbinglah aku. Maka di sini penulis nak menerangkan kepada kita ada 3 cara untuk kita dapat melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Yang pertama, sentiasa ingatkan diri kita yang kita akan ditanya oleh Allah. Allah akan audit kita. Allah yang audit. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka yang pertama adalah kita kena ingatkan diri kita, nanti Allah tanya kot kalau buat main-main. Nanti Allah akan audit. Maka itu yang pertama, ingatkan diri kita. Dan yang kedua adalah kita perlu laksanakan amanah dan tanggungjawab ini mengikut cara yang Allah nak, cara yang Allah suka, bukan ikut kehendak kita dan ikut suka kita. Dan yang ketiganya adalah tidak lain, kita kena berharap kepada ihsan dan bantuan daripada Allah. Maka pentingnya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah 3 cara untuk moga-moga kita dapat kekuatan melaksanakan amanah yang diberikan. Dan kalaulah kita rasa kita tak mampu, maka pada waktu itu kita minta untuk tidak mengambil amanah. Para sahabat radhiyallahu anhum yang hebat, mereka pernah menolak amanah, mereka pernah menolak jawatan.
Bagaimana kita lihat Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Tirmizi, yang memang sebulan dua ini kita baca hadis riwayat Tirmizi. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi, Uthman bin Affan pernah panggil Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni ilmu dia dah dahsyat. Kita asyik jumpa namanya dalam periwayatan hadis. Maka Abdullah bin Umar dipanggil oleh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kata, aku nak lantik kau menjadi qadi, menjadi hakim, wahai Abdullah bin Umar. Terus dia kata, kalau tuan boleh maafkan aku, can you excuse me? Kalaulah boleh orang lain, aku tak nak. Dia tolak jawatan. Kerana sebenarnya kadang-kala ada sebahagian orang pada waktu itu dia takut nak menerima jawatan. Ianya datang dengan amanah yang besar, tanggungjawab yang besar. Tapi kalaulah kita rasa mampu untuk kita pikul, maka pada waktu itu laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Muka surat yang ke-184, penulis buku membawakan tajuk antara tanda-tanda kiamat yang keenam adalah tanah Arab yang sebelum ini kering kontang, tanah Arab yang gersang menjadi subur. Dan ini kita dah boleh nampak. Boleh nampak pada zaman kita, pada bulan 11, 12, 1 kerap hujan dekat tanah Arab. Maka tanah Arab menjadi subur. Yang dulunya nampak padang pasir, sekarang ini dah penuh dengan kehijauan. Ini adalah tanda-tanda sederhana kiamat. Bukanlah bererti bila tanah Arab subur esok kiamat, bila tanah Arab subur minggu depan. Ini tanda-tanda sederhana kiamat. Maka kata penulis buku, tanah Arab yang dahulunya tandus menjadi sebuah negara yang subur dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang melimpah ruah. Benarlah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi, hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Maka ini berlaku bila? Ketika mana hujan. Maka bila kerapnya hujan, maka lembah-lembah yang sebelum ini kering akan bertukar menjadi sungai. Sebelum ini penuh dengan padang pasir yang tidak kelihatan pokok, akan mula tumbuh tumbuhan dan kehijauan. Kata penulis buku, engkau boleh melihat sendiri bagaimanakah keadaan di tanah Arab sekarang ini. Tempat tersebut menjadi hijau dengan tanam-tanaman dan buah-buahan yang segar. Ini pun merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang sederhana. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 185 pada siri yang berikutnya. InsyaAllah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama. InsyaAllah esok akan ada masyar dan esok malam saya akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Doakan supaya Allah permudahkan, dan saya pun perasan ada di antara sahabat-sahabat yang bakal menunaikan umrah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di sana. Kalau ada yang berada di Mekah, Madinah nanti tegur-tegur, insya-Allah kita berjumpa di sana. Mudah-mudahan perjalanan umrah saya doakan agar dipermudahkan, dan kita akan laksanakan seperti biasa beberapa program di tanah haram, dan kita akan maklumkan daripada masa ke semasa, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Apa yang baik daripada Allah. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku masyar, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Ataupun jika ada yang ingin untuk bersama dalam aktiviti memberi makan di tanah haram di Mekah yang akan saya laksanakan pada Rabu minggu depan, juga boleh tekan link yang berada di ruang komen di Facebook. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.